Hanya kerana sebuah tiny house tidak bermakna ia tidak mempunyai gaya atau watak. Tiny house yang cantik dan mewah tapi sederhana, bertingkat dapat diaplikasikan pada ukuran yang kecil. Pembinaan tiny house berasaskan batu dapat memberikan penampilan yang menarik dan elegan. Dalam episod kali ini, saya akan membawa anda merasai dan melihat sendiri pengalaman bersama pemilik Rumah Kicik Melaka ini. Saya Matni Razak dan ini Square Feet. Good morning, sir. Good morning. Where you want to go, sir? Rumah Kicik. Rumah kecil. Can, sir. Have a seat. I bring you there. Let's go. I sing for you, sir. Abang Becak, Abang Becak. Okay, sir. We are arrived. This is Rumah Kicik. Okey, terima kasih bang. No, Melayu. Mati-mati saya ingat Arab. Allah minta maaf, bang. Welcome to Melaka, bang. Saya gerak dulu. Papa Roger. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati bang. Alright. Okey, alhamdulillah sekarang ni saya dah sampai di Rumah Kicik Melaka. Jom kita pergi jumpa pemiliknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahmadin, number one. Selamat datang ke Rumah Kicik. Apa khabar? Baik. Selamat datang, 30 tahun lain. Saya minta maaf, lambat sikit. Sebab bila saya datang kat Melaka ni, saya rasa macam nak naik beca. Wah, naik beca datang sini. Okey bang, bila saya sampai tadi saya teruja lah tengok tiny house abang ni ada dua biji sama. Yeah. So, apa konsep dia ni? Modern ke, klasik ke, industrial ke? Actually yang rumah yang sebelah sini kalau tengok daripada luar pun kita nampak dia punya shape tu semua. Maknanya memang kat dalam tu kita lebih dia punya design tu kita banyak guna besi. Tapi untuk rumah yang ni kalau nampak pintu putih, mana kat dalam tu kita banyak elemen macam English style kayu-kayu. Dia nampak nanti kalau masuk tu kita ada dua rasa yang berbeza lah. Dua rasa yang berbeza. Walaupun nampak sama, bila masuk rasa berbeza. Berapa square feet keseluruhan tiny house ni? Actually kita punya tapak tanah ni lebih kurang 7,000 kaki persegi. Kita just ambil lebih kurang 260 kaki persegi je untuk sebiji rumah. Untuk sebiji rumah? Mana rumah kita ni memang saiz dia 26 kali 10 untuk dua-dua design. Cuma kita kalau tengok kita nampak kecil tapi kita buat tinggi, bumbung yang tinggi. Untuk daripada lantai ke roof kita ambil 14 kaki and then bumbung tu kita buat A shape supaya orang kata ventilation dan kita nak nampak benda tu unik sikit. Keseluruhan dia daripada batu kan? Ya, memang sebab kalau kata untuk permulaan dulu, kebanyakan tiny house memang kebanyakan akan buat structure daripada besi. Tapi lepas kita buat research kan dengan kawasan yang kita ada ni di sawah padi ni, jadi kita olah sikit kesesuaian seni bina tu. Maknanya kita ambil design tu daripada luar negara, maknanya daripada rancangan-rancangan luar negara. Cuma je kita olah tu kepada batu sebabnya kita rasa tak berapa sesuai kan sebab kawasan sawah padi tu, jadi kita naikkan semua batu. Kecuali bumbung masih kita gunakan besi lah. Okey, so sekarang ni jom bang, saya dah tak sabar dah nak masuk. Jom kita masuk, tapi kita masuk rumah yang hitam dulu. Alright. Okey, jom.
pertama di rumah kicik ini dengan berkonsepkan ciri industrial dan permainan warna yang lebih gelap. Unit ini ditata riaskan oleh pemiliknya dengan membawa jiwa maskulin ke dalam unit ini. Saya dulu memang minat dalam pembinaan rumah ni. Lepas tu saya suka tengok cerita kata daripada overseas kan, banyak program tiny house yang dekat luar. Dan kemudian bila kita dah cuba cari cara nak buat apa semua, kita nampak benda tu macam tak sesuai dekat Malaysia. And then jadi bila saya jumpa dengan kawan, kita sembang-sembang semua berdasarkan tanah yang kita ada dekat sawah padi ni. Jadi itu yang kita ubah suai sikit design daripada luar negara tu untuk lebih kepada Malaysia lah, yang sesuai dengan cuaca kita kat sini lah. Saya datang Melaka, saya bawa anak kecil saya umur 3 tahun. Lepas tu dalam kereta tu saya just sembang-sembang dengan budak kecil kan, tapi bila dia jawab balik dengan saya kata saya nak buat rumah kecil, dia jawab rumah, dia perkataan pelat budak tu rumah kecil. Jadi tu saya terus tangkap dalam kepala saya terus kata, okey saya nak brand ni, saya nak terus brandkan nama rumah kecil sebutan anak saya tu. Tu yang sampai sekarang tu maknanya design rumah, bentuk tu dan sekarang ni kita kekalkanlah rumah kecil. Maknanya perkataan tu memang keluar daripada mulut anak saya lah. Cantik abang. Urban style, modern style. Living area simple je, meja kecil je kat sini. So apa konsep abang kat sini dekat living area ni? Actually sebenarnya sofa bed ni bila kita boleh, sebab bila kita kata tiny house, tengok dia practical, minimalis tu maknanya walaupun dia sofa, bila perlu kita boleh tarik, kita boleh jadikan dia double bed. Jadi kat situ kita dah boleh ada dua orang. Kalau kata kita letak satu katil king size kat situ, dia dah kacau space kita. Sebab kalau kita nak tunjukkan gaya maskulin tu, kita nak bagi nampak benda tu industrial, minimalis lah orang kata kan. Very simple punya benda tapi nampak cantik. Ni pakai apa? Pallet Ya kita pakai pallet, tapi ada yang bahagian yang solid wood lah. So banyaklah space kat sini, Banyak dia orang space, boleh letak banyak. barang-barang kat sini. Wah, apa pakai semi render daripada lantai sampai ke dinding kitchen tu. Sebab waktu pemilihan konsep tu, bila kita kata tadi macam kita kata maskulin, kita nak cuba nampak benda tu raw. Jadi bila kita raw tu, kalau kita ingat balik zaman kita dulu-dulu kan, kita tengok rumah-rumah kampung tak ada jubin-jubin ni. Jadi dia just kita letak rendered cement, lepas tu kita letak epoxy bagi dia berkilat supaya dia licin lah. Okay. Jadi dia bila kena dengan pencahayaan yang baik, jadi dia akan nampak benda tu macam ada klasi sikit lah. Klasi. Dan kitchen pun dia berkembang Ada dua dengan saiz yang sama. Jadi kalau kata kita letak dapur dan sinki sebelah, jadi dia macam messy untuk buat kerja. Jadi sekarang ni kita letak sinki sebelah sana untuk memasak sebelah sini. Jadi dia just pergi sini dan kita boleh pindah ke sini. Jadi benda tu lebih praktikal lah, banyak praktikal lah. Ni pallet juga Ya, kayu pallet juga Oh, ni abang dah cat tadi jadi colour macam ni. Kita ambil efek yang darker sikit nak bagi menonjol lah sikit. Menonjol sikit. Dia matching dengan warna sikit. Metal structure ni. Nice abang toilet dia. Dah macam dekat hotel lah. Biar rumah kecil tapi selesa. Rumah kecil tapi selesa. Nice. So ni kayu ni apa? Pallet wood juga kayu ni? Ya, actually kita nak nampak unsur kayu tu, kita cover dengan pallet, dengan kayu. Tapi sebenarnya structure dia adalah besi. Maknanya kita buat satu platform. Maknanya rumah ni sebenarnya kita bina hanya rumah dan kemudian kita tambah platform besi. Platform besi kat sini? Platform besi. Okey. Tapi kita dah tengoklah dia punya kekuatan tu untuk maknanya kalau kata 4-5 orang naik pun tak ada masalah ke atas. Sangat kuat. Oh, dia sama ke dengan loteng ni? Sini macam loteng ni konkrit. Konkrit. Oh, sini kita pakai platform besi. Platform besi lah. So sampai ke toilet lah, the whole base. Yang ni ceiling plaster biasa. Ceiling plaster biasa. Cumanya sebab rumah ni kita buat bentuk macam dengan bumbung A shape. Okay. Sebab kita nak bagi pengudaraan ke atas. Jadi kita nak main supaya udara tu tak panas sangat. Simple je, tak ada rasa panas lah ke atas ni kan. Okey. Dan yang satu saya suka lah kalau ada tingkap dekat setiap tempat, dan tingkap abang ni lagi besar. Ini sebab kita nak, dia ibarat kita buat ni macam size frame gambar. Tapi ni frame dia.
Jadi gambar dia tu ni yang lukisan alam dia lah. Baik, bangun-bangun dah nampak macam wow, sawah padi dekat luar kan. Hijau je. Nice abang. Boleh, ni pun boleh Ya, masuk ya. udara luar lagi. Masuk Kalau tak udara. nak pasang aircon kat dalam ni, just udara luar je masuk ni. Kat sawah padi angin banyak kan. Sejuk sini actually. Kalau malam, kalau tak ada aircon pun sejuk sebenarnya. Apa, bilik atas ni, loteng atas ni besar lah. Setengah-setengah saya pergi tengok tiny house. Dia just cukup-cukup je untuk queen size ni. Tapi abang punya ni ada space lagi kat tepi ni. Dia sebab kita bahagian atas ni kita buat untuk berdasarkan bagi dia simetri dengan dapur bawah. Jadi maknanya dapur tu ibarat ada bumbung kan, kita nak bagi nampak dia tu. Dan kemudian pula kalau perasan dekat bawah ni kita boleh muat lagi satu extra bed, extra mattress. Okey. Jadi kalau kata mungkin ada anak-anak kecil ke, maknanya boleh extend Extend tambah lah. lagi seorang tidur di bawah. So ramai lah boleh muat kat atas ni. Actually kita design ni untuk 6 orang. 6 orang kat atas Selesa, ni. secara selesa dan bertilam lah orang kata. Okay bang, saya tengok apa punya grill ni pakai ada ni besi-besi kat sini. Kita untuk ambil safety lah, takut kan kadang-kadang kan kita tak boleh nak kawal, jadi kita letak railing macam ni lah. Ini pula adalah unit yang kedua di rumah Kici. Bertemakan English style dengan permainan warna yang lebih terang dan lembut, jelas memperagakan nilai feminin yang jelas kontra dengan unit sebelahnya. Idea kreativiti pemilik ini yang membuat rumah Kici terlalu besar untuk diperkatakan kepada semua. Nampak lagi dengan color lagi cerah kat sini, so nampak feminin lah. Ya, memang kita waktu nak buat ni pun kita fikir feminin lah. Kita nak nampakkan kat sebelah tadi kita dah maskulin. Jadi yang ni macam dia punya pasangan lah sikit. Jadi kalau kata yang perempuan macam saya mewah, macam customer perempuan, kebanyakannya dia orang akan suka rumah ni. Okey. So kalau family datang tu bercuti dekat sini, so okey, jangan kacau. Side lelaki kat belah sana, maskulin kat sana, separate place. Okey bang, memang nice lah abang punya design tiny house ni, memang kreatif. Best. Okey guys, korang dah tengok kan keindahan dan kecantikan tiny house ni memang best, berunsurkan maskulin dan feminin. So apa yang paling menarik? Kreatif, praktikal, ada safety dan smart. Konsep reka bentuk, kita ada 3 jenis konsep lah actually. Modern, traditional dan juga industrial. Okay. Antara konsep-konsep yang kami pakai ni, salah satunya industrial looks ni, dia ada dekat Ampang. Kami tengah buat sekarang tiny house Ampang. Okay. Dia punya, kalau industrial ni dia lebih kepada kegunaan besi lah untuk dia punya cladding, dia punya looks lah sebenarnya. Kita akan nampak dia more to industrial. Kalau untuk traditional ni, kita akan nampak lebih kepada rumah-rumah macam rumah kampung. Contohnya kami pakai plank ataupun kami pakai, dia lebih kepada nampak looks tu macam kayu ke semua. Untuk 3 konsep yang saya cakap tadi, iaitu modern, traditional dan juga industri, pelanggan ni perlu tahu sistem percayaan dia, sistem perudaraan dia dan juga lebih ketahanan untuk dia hidup lebih selesa dalam rumah tu. Untuk lantai, kita akan pergi kepada tiles, SPC ataupun vinyl. Okay, perbezaan vinyl dan juga SPC ni, tiles ni biasanya kita akan pakai dekat kawasan-kawasan basah lah. Contohnya dekat bilik air dan juga dapur. Untuk SPC dan juga vinyl ni, kami akan select SPC sebab SPC ni dia lebih bagus daripada vinyl. Vinyl ni dia tend to bend, dia boleh kembung bila panas. SPC ni dia adalah plastik sebenarnya, simen plastik komposit. Dia punya campuran tu lah. Okay. Dia punya campuran tu dia memang keras, so dia tak boleh bend. Dan juga bila cuaca panas, dia tak mengembang. Untuk tiles pula, tiles ni dia akan sampai variation. So kod dia akan sama tapi dia punya batch tu lain-lain. Color dia akan berbeza. Contoh kita select tiles tu untuk kita pakai kat ruang tamu. Contohlah jatuh hammer lah masa kita tengah buat kerja. Kalau kita nak tukar sekeping memang tak boleh lah. Color dia mesti berbeza walaupun kita ada kod yang sama. Ianya masih bergantung kepada cita rasa klien. Mereka hanya boleh bagi dia punya nasihat dan juga pandangan yang terbaik untuk klien dari segi susun atur, dia punya reka bentuk rumah dan juga dia punya lokasi binaan tu. Penting untuk kita tahu apa yang kita nak buat antara modern house
industrial house ataupun traditional house. Itu adalah tugas mereka untuk bagi pandangan dekat tuan rumah. Memang hebat dua orang sahabat baik yang juga pemilik tiny house rumah kicik ini, Abang Wan dan Abang Din. Pembinaan 2 unit tiny house di atas tanah yang berkeluasan 260 square feet setiap unit amat menarik dan eksklusif. Permainan perbezaan ciri pada kedua-dua unit rumah kicik ini membuatkan rumah kicik terlalu banyak cerita besar untuk dikongsikan kepada semua. Jadi pandangan orang kampung tu gelarkan rumah ni mula-mula rumah burung. Kan dia ingat nampak mungkin sebab dia tegak macam tu, design tu kecil, kurus semua. Jadi dia ingatkan rumah burung balik. Jadi waktu tu kita rasa macam betul lah. Waktu tu kita ada rasa macam alamak, orang sekeliling pun tak nampak macam apa yang kita rasa. Lepas tu kita rasa macam alamak, betul ke apa yang kita buat ni? Sebab masyarakat nampak benda tu rumah burung, tapi kita rasa benda tu macam kita ada satu vision untuk buat tiny house. Okey, so yalah, kalau kita kritik kawan kita, dia mungkin tak rasa apa-apa. Tapi kalau orang luar yang tak kenal dia kritik pasal rumah dia, mesti saya defend cakap, okey, itu belum siap lagi. So, itu baru demi structure, tapi nanti ada swimming pool, akan ada landscaping. So, kita teranglah pada masyarakat. Yalah, secara santainya kita terangkan pada masyarakat, belum siap lagi. Sebab benda dah jalankan. So, macam mana pun, we have to stand with the idea. Walaupun dia kawan dan juga dia lah musuh, sebab ada kawan macam ni, tak ada musuh pun tak apa. Tapi bila dengan orang lain, kita kena defend kawan kita lah, kan. Macam Rizwan cakap lah. So, kalau kita kritik tu sebagai kawan, bukannya untuk menjatuhkan. Kita boleh tahu sesuatu orang tu dia sayang kat kita ke tak melalui tindakan. Ikhlas, kita tak dapat nak ukur. So, jangan tanyalah sayang ke, berapa ikhlas ke kepada seorang kawan kepada seorang kawan tu, sebab dia tak boleh diukur. Terima kasih kerana tidak mempercayai saya pada permulaan. Sebab kalau kata terus tu saya tak nampak apa yang perlu saya baiki. Action speak louder than words. Okey, Abang Wan dengan Abang Din, terima kasih banyak-banyak saya nak ucapkan. Banyak pengalaman yang abang kongsikan pada saya hari ini. Memang best. Jadi sebagai tanda penghargaan daripada saya dan tim Square Feet, saya ada cenderahati untuk abang. Ada cenderahati ya. So, ini cenderahatinya. Terima kasih banyak. Wah, macam ni boleh buat rumah lagi ni. Boleh tambah lagi tiny house. Kami pun mengucapkan terima kasih kepada Square Feet dan tim kerana sudi datang ke rumah kicik untuk buat penggambaran di sini. Okey, sama-sama. So, okey guys. Akhirnya dah selesai satu hari ini saya dekat rumah kicik ni. Daripada pagi, saya sampai sini, saya ronda tiny house daripada ruang tamu, kitchen, toilet, bedroom. Memang terbaik tiny house ni. Dia ada dua konsep yang berbeza, iaitu maskulin dengan feminin. Memang terbaik lah. So, idea diorang ni memang kreatif, praktikal, ada safety dan smart. So, kita jumpa lagi.